Sahabat ni pun berani juga. Kalau kita lah dengar suara macam tu, tengok tak ada orang, lari lintang pukang dah kitanya. Sepanjang kita hidup di atas dunia ni, di antara amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ialah baca Quran. Baca Quran kena jadi rajin. Jangan malas. Saya sebut banyak kali lah. Al-Quran di kalangan kita ni jangan sampai tak boleh baca. Jangan ada orang Islam kita tak boleh baca Quran. Pelik lah. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak boleh baca Al-Quran Karim. Kenapa dia kita tak boleh baca Quran? Kerana kesibukan kita dengan urusan dunia. Sampai kita tak boleh baca. Tak boleh baca. Yang tak boleh baca. Yang kedua, dah boleh baca, tolong buat amalan tiap-tiap hari Al-Quran Karim. Al-Quran Karim ni kena kita baca sebanyak mana? Sebanyak mana kita makan. Setiap hari kita makan berapa kali? Berapa kali kita makan sehari? Ada orang jawab 2 kali, ada orang jawab 3 kali. Banyak itulah kita kena makan. Makan makanan kerana tiap kali mana kita makan untuk jasad kita. Dia makan untuk jasad kita, lama-lama kita makan makanan biasa ni. Kita makan tiap-tiap hari tersebut, makan tiap-tiap hari tersebut, makanan yang kita makan ni lama-lama mati jasad kita. Tapi baca Quran untuk roh kita. Tiap kali mana kita baca, dia akan menyuburkan roh kita ni. Akan subur. Kemudian sampai peringkat waktu mana dalam keadaan kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, pahala-pahala pada diri kita ni, bacaan Al-Quran tu berterusan. Di antaranya, bila kita masuk dalam kubur. Itu kelebihan. Ibnu Abbas berkata, seorang sahabat Rasulullah mendirikan kemah di atas sebuah kubur. Ini cerita daripada Ibnu Abbas. Ada seorang sahabat yang datang, kemudian dia pergi jumpa dengan satu kawasan yang dia nampak lapang sikit, dia buat kubur. Dia buat kubur pula. Dia buat kemah di atas kubur itu. Dia pun tak tahu bawah tu kubur. Kerana sebelum itu dia tidak tahu bahawa tempat itu adalah kubur. Dia buat kemah, tidur di atas tempat tersebut. Pada waktu itu dia mendengar dari dalam kubur itu seorang membaca surah Al-Mulk sehingga habis surah Al-Mulk tadi, sehingga khatam. Baca, dengar. Dia tidur tu, dengar tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dengar orang tu dalam tanah tu suara orang baca surah Al-Mulk sehingga habis surah Al-Mulk itu. Dengar saja. Lalu dia mengadu perkara itu kepada Nabi SAW. Keesokan hari dia bangun, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendirikan sebuah kemah di atas sebuah kubur. Aku tidak tahu bahawa itu adalah kubur seorang. Pada masa itu, aku mendengar seorang membaca surah Al-Mulk hingga tamat daripada dalam kubur itu. Dia sebut demikian. Ya Rasulullah, aku dengar orang tu, dia dalam tanah tu, dengar suara dalam tanah orang baca surah Al-Mulk sampai habis, ya Rasulullah. Sahabat ni pun berani juga. Kalau kita lah dengar suara macam tu, tengok tak ada orang, lari lintang pukang dah kitanya. Tapi dianya tak. Dianya bila dia dengar aja begitu, dia dengar sampai habis bacaan dia baca. Lalu dia sebut dalam kubur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula sebut, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hiyal mani'ah. Rasulullah sebut surah Al-Mulk ini surah yang mani'ah, menghalang daripada apa dia? Hiyal munjiyah, dan dia juga menyelamatkan seseorang daripada apa dia? Min azabil qabr, daripada azab kubur. Rasulullah sebut demikian.